Alhamdulillah. Okey, kita mulalah insya-Allah terus tak buang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين اللهم آمين. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diberi kesihatan, diberi waktu yang keruangan untuk kita sama-sama lagi sambung pelajaran kita yang telah kita tinggal pada minggu lepas berkaitan dengan hadis saf, merapatkan saf. Hadis minggu lepas berkaitan dengan berkaitan dengan saf juga, iaitu Abi Bakrah masuk berjalan, kita bincangkan. Dia masuk dalam solat di luar saf, kemudian dia berjalan dalam keadaan rukuk tu untuk sampai ke saf. Yang tu kita dah bincangkan secara lanjut dah rasanya. Ada soalan ke? Kalau tak ada, kita terus masuk kepada hadis seterusnya lah. Apa yang ada dalam hadis minggu lepas tu dah kita bincangkan secara rasanya dah detail dah. Cuma jika ada isu yang nak dibangkitkan lagi, ada apa-apa yang masih lagi ragu-ragu, tak jelas, boleh tanya. Kalau tak, kita masuk pada hadis yang seterusnya. Abi Bakrah ni bukan Abu Bakar. Abi Bakrah ni lain. Sahabat yang lain, bukan Abu Bakar ni yang tersilap. Abi Bakrah ini adalah gelaran dia, nama dia sebenar lain. Bakrah-Bakrah ni memberi maksud. Apa yang kalau bahasa Melayu? Yang macam gia tu kat dalam, kat perigi, contoh macam kat perigi orang guna tali kan. Kat telaga orang guna tali untuk ambil air, ada gantung dengan beldi tu. Benda yang macam gia tu apa nama dia dalam bahasa Melayu? Itu Bakrah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, apa nama dia? Kita belajar tu dalam sains. Benda tu lah Bakrah, kerana dia ni waktu perang perang Taif tu, dia turun daripada takal boleh jadilah, kena cek nanti apa kalau English dia apa, bahasa Melayu mungkin nama dia takal. Dia turun menggunakan benda tu daripada tembok yang besar waktu perang Taif. Masa tu dia sebelum Islam lagi lah, dia turun dengan benda tu, dan Taif dikepung oleh tentera Islam. Dia turun sampai sekarang, sampai selepas tu letak nama dia Abi Bakrah. Kalau maksud dia takal, bapak takal. Allah alam, kau tak ingat apa nama dia. Nama tak tahu, tak belajar bahasa Melayu, tak belajar sains. Ni belajar dalam sains ataupun matematik, fizik ke apa. Allah alam. Jadi nak cakap itu je lah sebagai mukadimah kita. Kita masuk pada hadis seterusnya hari ini. Kita akan kongsikan share screen kita. Kita share screen dulu. Hadis hari ini insya-Allah menarik. Hadis yang menarik, yang banyak juga kita tengok dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu. Dan ramai orang yang tak tahu. Bulughul Maram. Okay, kita share screen kita. Relax. Nak ambil hadis kena relax. Boleh tergesa-gesa. Okey. Inggeris, bahasa Arab. Okey, sekarang kita share screen. Okey. Nampak hadis kita hari ni ialah hadis yang last kali Abang Yuzlan tanya, mana hirsan kan, Nabi berdoa, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Di sini juga menarik, sebelum pergi pada hadis yang lain, nak syarahkan di sini sikit. Menarik ni. Dalam hadis yang sebelum ni, Nabi berdoa pada dia. Nabi tahu dia buat salah dan dia dalam keadaan jahil. Nabi doa, Nabi kata apa? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud.
Semoga Allah menambah kepada kamu kesungguhan dan jangan kamu ulang sekali lagi. Sebab tu kesalahan tak boleh ulang lah, kesalahan sekali lagi. Dan kenapa Nabi berdoa? Di sini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya dia manusia biasa seperti mana kita juga. Dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipilih, tetapi tetap juga dia adalah seorang nabi yang merupakan manusia, nabi yang terpilih dari golongan manusia. Bermakna dia tidak mampu memberi manfaat dan juga ataupun mudarat. Dia tidak mampu untuk menjadikan seseorang itu mendapat hidayah ataupun tidak, kerana dia manusia biasa. Mudarat dan faedah adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kerana itulah tengok Nabi buat apa? Nabi berdoa semoga Allah, Nabi kata, semoga Allah. Nabi tak boleh nak jadikan Abu Bakrah ni terus jadi bersungguh-sungguh selepas tu, tapi dia hanya boleh lakukan ialah dengan cara berdoa. Dia berdoa dan Allah akan makbulkan doa tersebut. Memberi makna siapa yang memberi mudarat dan memberi manfaat? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya memberi petunjuk taufik, mengajar, memberi bimbingan, kan. Tetapi siapa yang memberi hidayah untuk orang itu mendapat taufik dan mengikut bimbingan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salahlah orang yang kebanyakan ni, kadang-kadang bukan kebanyakan, kita tengok ada segelintir kumpulan tu, mereka ni dia kalau nak minta sesuatu kan, dia guna nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta guna nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan yang teruk lagi minta daripada Nabi. Sedangkan Nabi telah wafat. Macam mana kamu boleh minta dengan Nabi? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Seolah-olah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi telah wafat. Waktu Nabi hidup pun, Nabi sendiri minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah cakap pada para sahabat dia, mintalah dengan aku. Aku ada kat sini kan. Bahkan dia cakap kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Sekiranya kamu minta, maka mintalah dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan sekiranya kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Direct ni padahal Nabi masih hidup. Apatah lagi ketika Nabi telah wafat. Di manakah? Kan, di manakah? Kenapa kita tengok? Entahlah, gunalah akal kan, gunalah akal. Tengok di sini pun, dalam hadis ni pun, zadakallahu hirsan, Nabi tetap berdoa memberi makna. Nabi sendiri tidak mampu memberi hidayah dan tidak mampu memberi mudarat kepada seseorang, kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi mudarat, memberi manfaat ataupun mengelakkan mudarat tersebut daripada mereka. Apa-apa pun semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah penentu qada dan qadar kita, bukan orang lain walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu mukadimah kita tu kena faham daripada hadis ni. Semua benda daripada hadis kita kena perhatikan. Jadi hadis yang seterusnya bernombor 409 dan 410 dalam versi bahasa Arabnya, dan kita tengok versi Englishnya bernombor hadis an Wabisah bin Ma'bad. Hadis bernombor 444. Okey, kita proceed, kita terus pada hadis yang bernombor 444 pada versi Englishnya. Versi Arab adalah berbunyi وعن وابصة bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat seseorang lelaki yusalli khalfa as-saff, sembahyang di belakang saf. Saf dah ada kat depan, dia pergi sembahyang wahdahu, seorang diri di belakang saf. Saf dah ada, tapi lelaki ni datang, dia sembahyang. Sekejap boleh bunyi ke? Boleh bunyi ke? Aku tak bunyi. Kalau terhenti bunyi bagi tahu. Kalau terhenti bunyi suara bagi tahu. Takut dia punya earphone tak ada bateri. Pulih. Betul-betul pulih. Betul lah maknanya takal lah. Pulih. English panggil pulih. Bunyi Harap bunyi. Okey. Jadi seorang lelaki ni, dia masuk ke saf dalam keadaan saf tu dah ada, tapi dia buat saf yang baru.
Dan solat di belakang saf itu seorang diri. Dia solat di belakang saf seorang diri. Apa yang Nabi cakap pada dia? Fa'amarahu an yu'ida salah. Kemudian bila Nabi dah nampak dia solat seorang diri di belakang saf tu, Nabi fa'amarahu, maka Nabi mengarahkannya an yu'ida salah, untuk dia ataupun supaya dia mengulangi sembahyangnya. Nabi mengarahkan dia supaya mengulangi lagi sembahyang dia. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, At-Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibn Hibban. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut dalam hadis ni, nampak macam ringkas kan? Sebenarnya banyak manfaat daripada hadis ni. Kita kena jelaskan dulu. Hadis ini kalau tengok pada dia punya ni, hadis ni hadis yang ada ittirab pada dia. Hadis yang ada ittirab. Apa maksud ittirab? Ittirab pada sanad. Maknanya ada percanggahan pada sanad dia yang menyebabkan hadis ini tidak disepakati kesahihannya. Ada yang mengiktiraf hadis ini sebagai dhaif dan ada yang mengiktiraf hadis ini sebagai hadis tidak boleh menjadi hujah. Kalau dah tak sahih itu tak boleh jadi hujah, kerana kita tahu hanya dua jenis hadis sahaja yang boleh dijadikan hujah kita untuk menjadi sandaran kepada ibadah kita, iaitu hadis yang sahih, pasti sahih, dan hadis yang rendah sedikit daripada status sahih, iaitu hanya hilang satu kriteria sahaja daripada kriteria hadis sahih, iaitu hadis yang digelar sebagai hadis hasan. Dua hadis ini saja boleh dijadikan hujah, tapi kalau dah dhaif, dah keluar pada hasan dan sahih, dia tidak boleh lagi dijadikan hujah dan sandaran kepada amalan ibadah kita. Makanya hadis yang kita nak bincangkan hari ini ada ulama menggolongkan dia sebagai dhaif, tapi ada ulama menggolongkan dia sebagai hadis hasan, kan? Yang ini tulisan ni, hasanahu siapa? Tirmizi dan Abu Dawud ni. Tirmizi menghasankan hadis ini. Ibn Hibban mensahihkan hadis ini. Maka ulama bercanggah, ada yang kata sahih, ada yang kata hasan, dan ada yang keluarkan terus hadis ini sebagai hadis dhaif kerana ittirab yang ada pada sanad dia. Tetapi ulama bincang jauh juga dalam bab ittirab yang ada pada sanad ni. Bukan semua ittirab yang ada pada sanad itu mendhaifkan hadis ataupun menjadikan hadis itu cacat. Tidak ada juga ittirab yang tidak ada kaitan dengan asal hadis. Jadi dia tak pentinglah dalam makna hadis tersebut. Walaupun mereka membincangkan perkara percanggahan dalam riwayat, berlaku percanggahan dalam riwayat, tetapi percanggahan itu tidak menyentuh asal hadis, tajuk sebenar hadis. Kan contoh yang mereka bagi, yang ulama bagi adalah seperti mana percanggahan yang berlaku pada harga unta Jabir bin Abdullah Al-Ansari tu. Unta Jabir. Jabir kan dia lepas perang Tabuk tu dia naik unta yang kuruh tu kan. Kemudian Nabi beli daripada dia unta tu. Nabi pun sebab nak berbual dengan dia paling hujung sekali. Nabi ni ketua, tapi Nabi dia tak jalan depan sekali, dia hujung. Tengok siapa yang tertinggal daripada tentera dia. Dia jumpa Jabir. Dan Nabi nak berbual dengan Jabir yang pada masa tu masih berumur 18 tahun dan cepat-cepat nak pergi ke Madinah untuk berkahwin. Masa dia belum kahwin, dia nak berkahwin. Kan, umur 18 tahun, nak berkahwin, naik untuk paling slow sekali kat belakang. Nabi berbual dengan dia. Dan Nabi nak buka tajuk berbual supaya tak boring dia dengan Jabir tu. Okay, supaya Jabir ni terlayan dan tak terfikir tentang masalah yang dia alami. Memang dia mengalami masalah. Dia ada 9 orang adik-beradik. Dan semuanya perempuan dan umur 18 tahun, kehilangan ayah lagi. Dan dalam perang Uhud kemudian ayah dia meninggalkan hutang dengan Yahudi. Memang banyaklah masalah dia. Tapi Nabi cuba untuk berbincang ataupun menghilangkan dia daripada berfikir tentang perkara tersebut. Nabi cuba jadikan harga tu, Nabi tak bagi tahu terus harga berapa nak. Dia mula daripada sikit, kemudian naik. Dan harga unta Jabir tu diriwayatkan dengan riwayat yang berlain-lain, berbeza-beza dalam periwayatannya. Adakah ini dikira kecacatan pada hadis tu? Maknanya kita kata, hadis ni tak sahih lah sebab riwayatnya berbeza-beza pada harga. Itu ulama kata tak semestinya beza ataupun percanggahan ittirab yang berlaku pada hadis itu menjadikan sesuatu hadis itu dhaif. Kerana dalam bab hadis Jabir ni bukan harga unta yang menjadi asal penceritaan ataupun periwayatan hadis tersebut. Bukan harga unta yang tak diceritakan, kan. Jadi mereka mungkin lupa, maka mereka nyatakan lupa benda tu sebab benda tu tak penting. Benda tu bukan primary, itu hanya secondary, kan. Jadi mereka riwayatkan apa yang mereka ingat lah. Mungkin mereka lupa. Tak penting, harga unta tu tak penting.
harga berapa tu tak penting. Sama juga dalam bab hadis ini. Maka ada ulama menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih dan ittirab itu tidak memberi kesan kepada hadis, dan ada ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Kalau kita pegang kepada hadis ini tidak sahih, maka tidak boleh dibincangkanlah, kerana hadis yang dhaif ni kan tidak boleh diamalkan sebagai hujah, tidak boleh. Dan kalau dia kena ada syarat juga untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Nanti kita cakap dia ada 3 syarat untuk sesuatu hadis yang dhaif itu boleh diamalkan sekiranya ia daripada fadailul amal. Kita tengok nanti kawan akan cakap nanti. Tapi kalau kita anggap hadis ini sahih seperti mana Ibn Hibban anggap dia sahih dan Tirmizi menganggap dia hasan, maka kita kena amalkanlah. Kerana hadis apabila dah sahih, maka dia menjadi hujah dalam ibadah kita. Okey, kita kembali pada bagaimana syarat-syarat, apakah syarat-syarat sekiranya hadis ni hadis dhaif, kan? Apa dia syarat-syarat untuk kita bercerita tentang hadis dhaif? Sebab hadis-hadis dhaif ni memberi makna benda tu tak pasti lagi datangnya daripada Nabi. Tidak ada kepastian yang menunjukkan benda tu daripada perkataan tu daripada Nabi. Tak yakin. Jadi kalau kita nyatakan hadis dhaif, kita bawa hadis dhaif, kita ceritakan hadis dhaif seperti mana kita menggunakan nama Nabi sedangkan kita tak yakin Nabi cakap benda tu. Itu bahaya dia. Sebab Nabi Muhammad SAW dia cakap innal kadhiba alayya laisa kakadhibin ala ahad. Sesungguhnya penipuan terhadap aku tidak sama dengan penipuan terhadap orang-orang lain. Menggunakan nama orang lain. Kamu menggunakan nama aku untuk menipu, tak sama kesannya. Tak sama dengan kamu menipu dan menggunakan nama orang lain dalam penipuan kamu. Dia kata innal kadhiba alayya laisa kakadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang menipu menggunakan nama aku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tunggulah dia tabawwa ni, tunggulah, pastilah ada, tinggal tunggu je, tunggulah dia maq'adahu, tempat duduknya dalam neraka, minan nar, daripada api neraka. Makanya hati-hati kalau kita nak sebut hadis tu, hadis kita tak pasti daripada Nabi, dhaif ni tak pastilah. Maka hati-hati, jangan, tak boleh sebut hadis dhaif yang kita tahu hadis itu dhaif, kemudian kita sebut, tak boleh, bahkan haram, kecuali untuk kita menyatakan kedhaifannya. Kenapa kita sebut hadis dhaif? Supaya orang tahu, oh hadis ni hadis dhaif, tak boleh amalkan. Itu tak apa. Kalau nak cakap hadis dhaif kerana tujuan tersebut, maka tak apa. Tapi kalau kita cakap hadis dhaif supaya orang beramal, jagalah kita, hati-hatilah. Hati-hati, ulama tidak membenarkan kita menyatakan hadis dhaif kecuali untuk menyatakan kedhaifannya supaya orang tidak amalkan hadis tersebut. Jika bertemu dengan hadis tu, nanti kita tahu, oh hadis ni hadis yang dhaif, tidak menjadi hujah, tidak boleh diamalkan. Kecuali jika dia berkaitan dengan fadailul a'mal dan cukup 3 syarat. Okey, baru kita boleh amalkan hadis dhaif ni. Fadailul a'mal ni dia memberi makna perkara-perkara yang secara simpel, secara ringkasnya, perkara-perkara yang bukan asas dalam ibadah ni. Okey, yang bukan asas dalam ibadah kita. Sebab ibadah memerlukan persyariatan ibadah memerlukan hadis yang sahih ataupun ayat Al-Quran, memerlukan dalil, baru dia jadi halal, daripada haram dia menjadi halal. Jadi fadailul amal ni benda-benda lebih-lebih je, akhlak, macam akhlak macam tu kan, bukan ibadah. Benda-benda yang macam akhlak, buat baik pada ibu bapa, berakhlak dengan orang, sifat jujur, sifat mana dan sebagainya, itu tak apa. Okey, kalau ada hadis dhaif pun. Dan dengan syaratnya hadis tadi ataupun amalan yang diceritakan oleh hadis yang dhaif tadi telah disebut asalnya. Ini syarat pertama. Syarat yang pertama, dia telah mempunyai asal hadis yang asal pensyariatan, dia telah mempunyai asal pensyariatan daripada hadis yang sahih. Ada hadis sahih yang lain, walaupun hadis ini dhaif, tetapi ada hadis sahih yang lain yang menyebutkan perkara yang sama. Okey, jadi kalau walaupun hadis ini dhaif pun tak apa, sebab kita ada sandaran yang lain untuk terus mengamalkan perkara tersebut. Nombor 2, kedhaifan hadis ini bukanlah kedhaifan yang dhaif terlampau, dhaif jiddan, tak boleh. Yang terlampau dhaif, terlampau jelas-jelas ada. Bukan daripada Nabi Muhammad SAW, tapi kita pergi baca, sampaikan juga pada orang awam. Itu salah.
Dengan kalau kita nak sampaikan juga, nak bagi tahu pada orang awam benda hadis ni hadis yang dhaif, kena hadis ni ataupun nak beramal dengan dia, hadis tu bukanlah hadis yang dhaif jiddan. Kemudian hadis tu mestilah dah ada asal dia, amalan itu dah ada asalnya daripada hadis yang yang sahih lah. Dah ada asal dia daripada hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga tadi, dia bukan apa ni? Bukan itulah, bukan daripada di fadailul amal, dia bukan daripada benda-benda yang kaitan dengan ibadah yang memerlukan hadis yang betul-betul boleh dijadikan hujah. Harap faham dah tu. Harap faham. Ada ni ke? Soalan ke? Jadi hati-hati, janganlah kita nak sebar-sebar dalam grup kan. Mudah-mudah sebar tanpa meneliti dahulu kesahihan hadis tersebut ataupun kedhaifan dia. Kan? Hati-hati. Jadi, apa lagi dalam hadis ni kita tengok tadi? Okey, itu dah cerita dah tentang macam mana mengamalkan hadis yang soalan. amalkan hadis. Baik. Okey, yes. Kalau hadis tu dhaif dan dia tak ada support daripada daripada hadis yang sahih yang lain. Kalau hadis tu dhaif, tapi dia tak ada support daripada hadis sahih, tapi dia tidak berkaitan dengan ibadat asas, boleh kita guna? Macam dalam buku Fadlatul Amal tu banyak hadis yang dhaif, tapi dia tak ada support pada hadis yang asal. Kemudian dia tidak melibatkan ibadat yang asas. Macam kau cakap tadi macam kalau let's say hadis betul. Dia kalau benda yang umum macam tu, benda yang umum macam tu, akhlak yang baik dan akhlak kepada ibu bapa, walaupun dia tidak mempunyai hadis yang directly sebut pasal benda tersebut, boleh diamalkan. Bagi fadailul amal saja boleh. Maknanya kita bukan mengamalkan hadis tersebut, tetapi sebenarnya kita hanya menceritakan hadis tersebut untuk galakan, tapi kita kena ikut 3 syarat tadi. Hadis tersebut tidak dhaif jiddan. Kemudian hadis tersebut juga telah mempunyai asalnya walaupun tidak secara direct pada benda yang lain. Dia secara generalnya akhlak baik memang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak secara direct lah. Okey. Dan yang ketiga tu kita kena yakin apabila kita cakap tu, kita tak boleh kita cakap hadis ni Nabi Muhammad SAW yang sebut. Itu tak boleh. Kita tak boleh ada iktikad dalam hati kita hadis dhaif ni Nabi Muhammad SAW yang sebut, tak boleh. Kena ada iktikad, boleh jadi Nabi tak sebut langsung pun hadis ni, tapi kewujudan hadis itu hanya menyokong hadis-hadis yang lain yang menggalakkan kepada amalan tersebut. Gitu je lah. Cukup 3 syarat tu, bolehlah kita ni. Kalau kita ada iktikad kemungkinan Nabi cakap, kemungkinan itu tak boleh, tak betul. Dia tak boleh ada iktikad kemungkinan Nabi cakap kerana tidak terbukti yang Nabi cakap. Jelas macam tu? Okey, dan hadis dhaif jiddan tu hadis tu bercanggah dengan hadis sahih yang lain lah maksudnya. Kalau kita dhaif jiddan kalau bercanggah dengan hadis yang lain tu, itu dipanggil hadis yang memang dhaif, dan dhaif itu munkar. Dhaif itu dia level masuk ke level yang lain. Dhaif ni dia ada banyak jenis. Dhaif adalah sifat umum kepada hadis-hadis yang tertolak. Itu kita faham. Maknanya segala hadis yang bukan sahih dan bukan hasan, semuanya tergolong dalam golongan yang dhaif. Tetapi dhaif ni ada banyak kategori. Ada dipanggil muttarid, ada dipanggil mudallas ke apa ke, ada dipanggil macam yang kau sebut tadi mungkar, kan. Kalau dia bercanggah tu dikira sebagai mungkar lah, dia bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah daripada dia. Ni kena belajar ilmu ulum hadis lah, panjang lah benda ni. Kena belajar ilmu ulum hadis, tapi kita ambil secara general je lah, kita sebagai orang awam kita ambil secara general, iaitu apa sahaja hadis yang bukan sahih dan bukan hasan, maka mereka ni tergolong dalam golongan dhaif. Dan apabila tergolong dalam golongan dhaif, tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh diamalkan, dan tidak boleh kita nak iktikad dan percaya yang Nabi cakap benda tu. Maka ia tidak boleh disebar secara suka, melainkan untuk memberitahu pada orang yang hadis ini dhaif. Kan? Harapnya jelas tu. Penting ni, bahaya sebab kita nak guna nama Nabi
Dan Nabi kata menggunakan nama aku untuk menipu adalah tidak sama dengan menggunakan nama orang lain untuk menipu. Siapa yang menipu menggunakan namaku dengan sengaja, maka tunggulah dia azab ataupun tempat duduknya dalam api daripada api neraka. Itu yang kita takut sangat, jangan. Jadi ulama kata ingat tiga benda tadi. Hadis itu tak boleh dhaif jiddan, hadis itu kenalah mempunyai asal daripada hadis yang lain yang dah sahih, dan hadis itu kita tidak boleh iktikad kata yang Nabi Muhammad SAW menyebut hadis tersebut. Kalau ada iktikad macam tu tak boleh kita nak bawa. Maka hadis ni hanya boleh, maknanya hadis yang dhaif hanya boleh kita sebar atau cerita pada orang untuk menyatakan kedhaifan dia, bukan untuk galakkan orang supaya aman. Bahaya tu. Okey. Jadi perbincangan hadis ni panjang kan ni. Kita akan bincang apa yang sempat saja. Maka Rasulullah SAW pun nampak seorang lelaki ni solat di belakang saf, kemudian dia tegur, dia kata, dia suruh ulang balik sembahyang. Maknanya sembahyang lelaki tadi sah ke batal? Sembahyang lelaki tadi confirm dah batal kerana Nabi Muhammad SAW suruh dia ulang. Dan di sini kita ambil kita ekstrak dulu satu makna, iaitu Nabi Muhammad SAW ni, dia ni penyampai risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan membetulkan segala kesalahan umat dia yang dia nampak di situ pada waktu tu juga. Kalau dia tak betulkan sesuatu benda yang dilakukan oleh umat dia dan sahabat dia pada waktu tu, maka kita tahu dia telah memberi kebenaran, walaupun dia tidak lakukan, tapi dia telah memberi kebenaran dengan cara takrir. Kan? Dia akui sahabat itu lakukan dan dia tidak larang. Itu maksud takrir. Sunnah takririyah. Macam apa ni? Bila dia tak tegur, sahabat buat tapi dia tak tegur. Macam Khalid Al-Walid makan bab tu kan, dia tak makan. Tapi dia tak tegur, dia tak kata tak boleh makan. Maksudnya itu adalah perkara yang dibenarkan. Sebab Nabi ni tugas dia wajib dia membetulkan, dia mengajarkan dan membimbing umat dia. Kalau ada kesalahan, dia akan betulkan pada tempat tersebut pada waktu yang sama juga. Dia tidak akan tangguh. Jadi kita kena faham satu konsep. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan agama Islam, dia wajib menyampaikan apa yang betul dan wajib membetulkan apa yang salah. Iaitu kita faham sifat wajib bagi Nabi adalah tabligh kan. Tabligh. Tabligh kita baca tu. Apa lagi? Fatanah kan. Sifat wajib bagi dia ada 4. Siapa ingat? Ada ingat ke? Sifat wajib bagi Nabi. Amanah, fatanah, kitman. Itu salah. Tabligh, amanah, fatanah. Sifat wajib bagi Nabi, takkan Nabi Yusuf seorang je participation ni. Daripada kecil kan. Sorry. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah ni kata kan. Tak ingat Siddiq ni betul, dia tidak menipu. Amanah dia yang amanah lah. Yang mana apa-apa yang diberikan kepada dia, amanah yang diberikan, dia tidak khianat, tu maksud dia. Dan tabligh ni dia menyampaikan, lawan kepada kitman yang Abang Yusuf sebut tadi. Kitman ni menyorokkan, kan. Fatanah ni bijaksana. Nabi ni bijaksana, bijak, orang yang bijak. Jadi itu sifat-sifat wajib bagi dia, dan wajib bagi dia untuk menyampaikan. Makanya kita tahu dah Nabi Muhammad SAW kalau dia nampak kesalahan, dia akan sampaikan yang betul. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia akan sampaikan. Okey? Maknanya dia dah pergi dan confirm dia dah sampaikan semua. Dia dah sampaikan semua ajaran Islam ni. Apa sahaja perkara yang baru yang Nabi tak pernah buat, maka kita tahulah bukan daripada Islam. Faham nanti kan? Bila kita faham sifat Nabi ni menyampaikan, kita akan nampak perkara baru. Ramai orang yang buat ni bukanlah sebenarnya ajaran Nabi, walaupun mereka nampak benda tu baik, tetapi benda tu sebenarnya adalah hiasan syaitan untuk menipu orang-orang yang soleh, yang sukakan kebaikan. Mereka nak suruh mereka geng-geng yang suka kebaikan ni buat dosa. Suruh mencuri tak akan buat dah. Suruh zina tak akan buat, suruh minum arak tak akan buat, suruh berjudi tak akan buat. Jadi syaitan dia pandai yang suruh buat benda-benda yang Nabi tak ajar. Kononnya benda baik, itulah perhiasan syaitan kepada mereka. Jadinya kita faham di sini hadis Nabi Muhammad SAW ni juga, dia membetulkan, apabila dia membetulkan seseorang tu, dia suruh orang tu mengulangi solat dia, maka kita tahu benda yang dia lakukan itu adalah okey dah. Boleh bunyi dah sekarang ni. Pelik kat sini tak ada muzik kanak-kanak. Betul dah bunyi suara?
Takut nanti pun cakap seorang ni. Okey, dengar. Keras sikit. Okeylah, Hifah sambung Hifah sambung perbincangan kita tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW pun tegur orang tersebut untuk mengulangi sembahyang yang dilakukan, kerana sembahyang itu sah-sah dan tidak sah. Kalau dia buat macam tu, dia dan Nabi tegur dia, itu menunjukkan sembahyang dia tadi tidak sah. Cuma masalahnya di sini ulama membincangkan, sekali tengok pada hadis ni, hadis ni menunjukkan lelaki tersebut sembahyang di belakang saf secara seorang diri. Tetapi kita kena tengok, adakah saf tersebut yang berada di hadapan dia itu dah penuh ke belum lagi? Kan? Penting. Kita kena detailkan saf kat depan dia tu dah penuh ke belum lagi. Sebab kalau dah penuh, memang dia ada sebab lah dia buat saf yang baru. Dan saf dia boleh jadi seorang diri kerana mungkin pada waktu tu tak ada orang lain yang datang seperti dia. Dia nak masuk saf yang depan pun tak boleh dah, sebab dah penuh. Tapi ada juga kemungkinan dalam hadis ni, saf yang depan tu tidak lagi penuh, tapi dia secara sengaja telah membuka ataupun membuat saf yang baru di belakang secara seorang diri. Itu yang dibincangkan oleh ulama. Mana satu? Kerana dalam hadis ni sekali kita baca, dia memberi dua kemungkinan. Kemungkinan saf di hadapan dia masih lagi kosong dan dia sengaja buat saf yang baru, ataupun ada juga kemungkinan yang saf di hadapan dia telah full, telah penuh, maka dia pun buat saf yang baru. Kan? Jadi mana satu? Adakah tidak kira saf tu penuh ke tak penuh ke, adakah kedua-duanya menyebabkan sembahyang dia batal, ataupun sembahyang dia tadi batal kerana saf di hadapan dia masih lagi kosong, kemudian dia pergi buat saf yang baru. Jadi mana satu? Mana satu? Itu kalau kita anggap hadis ni sahih. Mana satu? Kalau kita anggap hadis ni sahih. Boleh dengar ni, sebab perbincangan ni penting. Bimbang takut dia cakap seorang ni. Okey, dengar. Alhamdulillah. Kalau dengar, Alhamdulillah. Bimbang juga. Jadi, mana satu kita nak pakai? Makanya, ulama di sini berbeza pendapat pula. Dah berbeza dah pendapat hadis ni sahih ke tak sahih. Yang tak sahih tu dia tak pakai terus lah. Dia akan kata, yang anggap tak sahih, dia akan kata boleh untuk kita buat saf di belakang dan tidak membatalkan sembahyang kita, kerana hadis ini tidak boleh menjadi hujah. Tapi kita hati-hati kerana ulama juga yang kata hadis ni sahih, hadis ni hasan, kan? Jadi kita tak nak, kita nak selamat, kita kena amalkanlah sebagaimana ada yang mengatakan sahih dan hasan, dan hujah mereka itu adalah hujah yang rajih. Sebenarnya hujah yang rajih, macam yang gua jelas tadi, kerana asal dia tidak menyentuh, kerana ittirab itu tidak menyentuh asal hadis. Hadis tidak mahu membincangkan, tidak penting, kan? Benda itu tidak menyentuh asal hadis. Yang pentingnya ulama ada yang mengatakan benda tu sahih ataupun hasan. Kita tengok perbincangan dia. Jadi kalau nak kata kedua-dua batal, tak tepat juga, kerana ada kemungkinan yang mana saf yang depan dia tu dah penuh. Maka jika saf tu dah penuh, dia buat saf yang baru, memang tak ada sebab untuk solat dia batal. Jadinya ulama yang mengatakan solat tidak batal ni, mereka berpandangan bahawa suruhan Nabi Muhammad SAW supaya mengulangi sembahyang tersebut adalah suruhan yang sunat. Sedangkan kita tahu dalam usul fiqh yang kita belajar, yang Ikhwan Aduk ajar sikit-sikit kan, suruhan membawa maksud apa? Sunat ke wajib? Siapa yang boleh jawab? Suruhan, jika Nabi suruh yang ada, Nabi suruh fa'amarahu tu memberi makna, maka Nabi menyuruh dia untuk ulang. Maknanya wajib. Jadi setiap suruhan asalnya adalah wajib. Kalau nak turunkan kepada status, daripada status wajib kepada status sunat, kena ada penyebab yang lain. Dalam kes ini tidak ada penyebab yang lain, maka ia tetap juga dalam status wajib.
Jadi kita tahu pandangan ulama yang mengatakan ia adalah sunat tu tidak betul jika kita perincikan kenapa mereka kata sunat. Mereka kata sunat tu kerana yang dimaksudkan dalam hadis ini penyebab atau kaiban yang menyebabkan dia kena ulang balik solat itu adalah perkara yang sunat sahaja, iaitu masuk ke dalam saf. Dan perkara sunat itu boleh dibetulkan dengan cara mengulangi sembahyang. Kalau nak suruh sembahyang itu jadi sempurna lah, nak suruh sembahyang itu jadi sempurna, maka ulang. Nabi kata ulang. Bagi mereka macam tu, maknanya suruhan tu untuk kesempurnaan sahaja, bukannya wajib. Untuk mencari kesempurnaan sahaja, kerana dia tak masuk dalam saf. Adakah betul? Kita fikir, adakah betul pandangan ni? Dengan cara kalau nak tahu betul ke tak betul, kita fikir. Kalaulah lelaki tadi iadah sembahyang dia, mereka ni kata sembahyang dia yang pertama tadi ada kekurangan kerana tak masuk dalam saf, kan? Maknanya kekurangan tu berkaitan dengan saf. Dan kalau nak betulkan kekurangan tu, kena ulang sembahyang sekali lagi. Cuba kita fikir, kalau lelaki ni ulang sembahyang, dia akan betul ke tak? Dia akan betul, dia dengan mengulangi sembahyang dia tu seorang diri, adakah dia akan membetulkan kekurangan yang telah dia lakukan dalam solat pertama tadi, iaitu tidak masuk ke saf? Cuba kita fikir secara logik akal. Tak. Sebab bila dia solat untuk kali kedua, adakah dia akan solat dalam saf? Tidak, kerana dia akan solat seorang diri. Tetap juga kekurangan yang menyebabkan Nabi suruh dia ulang sembahyang tu tidak dapat dibetulkan. Jadi daripada sini kita fahami yang ulama cakap suruhan Nabi itu adalah hanya istihbab ataupun sunat, tidak betul. Dan suruhan Nabi untuk yang ada tu hanyalah kerana hendak membetulkan kekurangan yang sunat sahaja, adalah tidak betul. Kerana bila dia ulang, dia tidak dapat betulkan. Dia ulang tu seorang diri, sedangkan kekurangan tadi melibatkan saf. Jadi itu tidak betul. Jadi nak tahu macam mana yang betulnya, yang rajihnya, kita kena terpaksa sambung pada minggu hadapan lah. Ada soalan ke? Sebab ada 1 minit lagi. Ada soalan ke? Rasanya jelas dah tu penjelasan tadi kan? Tentang kenapa pandangan yang pertama mengatakan sunat itu tidak betul. Marjuh. Faham kan rasanya? Syarah seluruh-seluruh tu supaya suruh faham. Jadi kalau tak ada soalan, kita sambung pada minggu depan daripada tempat kita berhenti ni. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Kita tangguhkan yang harap Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai hujah untuk diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.